أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, buat junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami saat ini berada di penghujung surah Muhammad. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hiasilah diri kami dengan sifat yang mahmudah, terpuji ya Allah, iaitulah sifat yang suka bersedekah, infak pada jalanmu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba-Mu yang mana ada dalam diri kami sifat mazmumah yang tercela, antaranya sifat bakhil ini ya Allah, sifat yang sayangkan harta kami untuk diinfakkan pada jalan-Mu ya Allah. Maka ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mana senang dan mudah berinfak pada jalan-Mu ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 510.
bermula daripada ayat 30 hingga 31 di halaman akhir surah Muhammad ini mengingatkan kepada hikmah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat 32 hingga 35 keadaan sebahagian orang-orang yang kufur, yang kafir daripada ahli kitab dan sebahagian orang mukmin di dunia dan di akhirat. Diteruskan pada ayat 36 hingga ke hujung surah Muhammad, surah yang ke-47 ini mempertegaskan, menekankan dorongan untuk berjihad dengan kesedaran zuhud terhadap dunia yang menyebabkan seseorang itu tidak mahu berjuang sebenar-benarnya. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو نشاء لرأيناكهم لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum ha antum haulai tud'auna litunfiqu أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah pelihara akidah agar tidak terpesong dan terbatal segala amal soleh dengan taat pada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan dan utamakan akhirat dalam urusan keduniaan ini. Kerana kalau kita utamakan dunia, itu menyebabkan kita nak gencatan senjata, rasa lemah, nak duduk rumah je, nak tanam pokok bunga je tepi rumah itu, tak nak keluar daripada rumah untuk berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, rajin bersedekah kerana ia dapat mengikis sifat kedekut dan dengki yang wujud dalam diri seseorang itu. Allah, la ilaha illallah. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan habita, inilah perkataan yang kita lihat pada ayat 32 ini, ya, terhapus, sia-sia, binasa, dan 16 kali disebut di dalam al-Quran untuk mengingatkan kepada kita bila kita sudah beriman, jangan sekali-kali kita menghalang jalan-jalan kebaikan. Ada orang lain nak buat baik, kita halang ataupun menentang kepada apa sunnah Nabi, itu tidak dibenarkan, ya. Malah lebih daripada itu, Allah mengingatkan pada ayat 33, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat pada Rasul, jangan membatalkan a'malakum, ya, jangan rosakkan segala amal ataupun jangan hapuskan amal ini. Kerana apa? Kerana tidak taat pada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Astaghfirullah, innallah
كان توابا. Kita nak lihat sekejap perkongsian tajwid kita pada hari ini, iaitu antaranya kita nak melihat pada menyempurnakan sebutan huruf ta dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Baik, subhanallah azim. Ada 1, 2, 3 kali, 3 kalimah yang melibatkan huruf ta dalam ayat yang ke-33. Pertama, ta, kalimah pertama dan kedua, huruf ta itu terletak di baris yang kasrah, baris bawah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Jadi huruf ta, banyak sifat yang berada pada satu huruf ta ini. Ada isti'la, ada al-jahr kan, ada syiddah kan, ada terangkat ataupun itbaq, banyak. Jadi kena hati-hati, memang dia sifat dia tebal, terangkat lidah kita, sempit rongga suara ataupun udara nak keluar bila sebut huruf ta. Jadi bila kita sebut baris bawah, jangan kita tertukar dengan huruf ta. Wa ati, tu kan, ti wa ati ti ti, kan dia memang hujung lidah, ta da ta, 3 huruf ni dia hujung lidah, tapi sifat dia berbeza. Yang ta dengan sifat tebal dia. Contoh, wa ati'u, ati'u, jangan ati'u, itu memang huruf ta, kan, itu ta yang berbaris bawah. Satu lagi iaitu wala tubtilu, juga berbaris kasrah. Maksudnya ketiga-tiga keadaan dalam ayat 33 ini terletak di baris kasrah ataupun baris bawah. Cuma jangan kita baca tipis ataupun tertukar dengan huruf ta. Wala tubtilu jadi ta. Jadi makna pun berubah, Ustaz Faz ya. Wala tubtilu. Wala tubtilu ti ti ti, terangkat lidah kita tu. Ti menghampiri lelangi. Jadi sempit udara nak keluar. Ti ti, tu kan. Jadi kena latih supaya bunyi dia tu tak bunyi macam ta dan tak bunyi tipis. Wala tubtilu. Jadi 3 kalimah dalam ayat 33 kita latihan untuk huruf ta. Selamat mencuba dan boleh selamat dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Terima kasih. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.